Baik, Alhamdulillah. Selamat berkenalan dulu lah. Selamat berkenalan dulu. Nama boleh panggil, nak panggil apa lah? Kita tak pernah jumpa kot. Tak pernah. Okey. Jadi insya-Allah malam ni kita sembang santai je. Okay. Baik. Sebelum kita pergi ke soalan-soalan seterusnya, sebelum ni lah kita bagi soalan tu, mau minta perkenal diri dulu boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya Muhammad Azlan bin Abdullah. Saya tinggal dekat Kampung Air Jadah, Gerik, Perak. Dan umur saya sekarang 23 tahun. Sekarang berkhidmat di? Dan sekarang saya berkhidmat dekat Regimen Ranger Diraja dekat Taiping. Oh, masih di Perak Perak. Okey, baik, kita terus kepada soalan lah. Okey. Okey, baik. Dah kita kenal dah sikit sebanyak tu. Baik. Minta pertama sekali ceritakan pengalaman lah membesar bermula di sekolah yang bernama Yahya Wiyah tu, daripada tingkatan 1 katanya kan, yang 1 sampai tingkatan 6, dan apa yang menjadi, apa kaitannya boleh jadi askar tu, macam mana tergeraknya hati untuk menjadi seorang askar? Okey, cerita sikit. Okey, insyaAllah saya akan ceritakan sebuah sedikit macam mana perjalanan saya daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6 dan macam mana hati saya terdetik nak masuk askar. Okey, insyaAllah. Selepas habis ujian ni, apa tu yang darjah 6 tu, UPSR, memang saya nak pun belajar sambung sekolah agama semua tu kan. Banyak sekolah saya minta, daripada sekolah Imam Syafi'i Ipoh, sekolah Tan Sri Ghazali Jawi Gerik, Yahya Wiyah pun ada minta. Tapi alhamdulillah dapatlah juga. Tapi sekolah tu mula-mula dapat dekat Imam Syafi'i. Lepas tu untuk esokkan hari pula dapat satu lagi borang, yang mana borang tu sekolah Yahya Wiyah. Lepas tu saya pun fikir yang mana nak ambil antara dua ni. Satu Imam Syafi'i dan satu lagi Yahya Wiyah. Okey, lepas tu hati saya terdetik, kata tak apalah, ambil lah dekat sekolah Yahya Wiyah ni. Dekat pun boleh lah, dalam 2 jam gitulah daripada rumah nak ke sampainya. Lepas tu bila dah daftar masuk apa semua tu, rupa-rupanya baru saya baru saya tahu yang dekat sekolah situ sebenarnya rupanya pengasas dia ni ulama. So saya daripada situ saya niatkan dalam hati, saya kata insya-Allah satu hari nanti kalau boleh naklah jadi macam pengasas sekolah tu. Dalam duk fikirlah waktu mula-mula masuk kan. Lepas tu bila dah masuk ke tingkatan 2 tu, dia punya semangat untuk teruskan tu dia lain. Dia kata boleh ni, mungkin bila dah orang kata apa lama-lama nanti insya-Allah hajat tu, orang kata apa, cita-cita tu mesti dapat punya. Dah sampai tingkatan 3, 4, 5. Lepas tu masuk ke exam yang terakhir, exam SPM. Dari situ orang kata apa, kita gabungkan daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Oh macam ni rupanya perjalanan. Dah kita boleh nampak dah dia punya bentuk dia, macam mana cara dia orang ajar. So bezalah kalau luar, kalau dekat sekolah menengah biasa dengan sekolah agama, dengan sekolah menengah agama ni dia nampak beza. Yang pertamanya dia jaga daripada segi pergaulan, batas, adab,
cara pertuturan kata, hormat orang dan sebagainya. Yang kedua dia dia boleh nampak dekat situ dari segi kata apa, kerjasama, tolong menolong, yang mana salah betulkan, yang mana tak bangun solat subuh, yang mana lewat bangun, semua dapat dekat situ lah apa ni, kita boleh nampak apa dia punya rasa, kita punya sayang kan dekat kawan-kawan tu ada. Tapi kalau macam kita kat sekolah menengah biasa, kita duduk kat rumah kan, nak bangun sekolah, kalau rasa nak pergi, kalau rasa tak nak pergi, tak nak pergi. Dia terpulang pada hati. Kalau macam dekat sekolah agama ni, apa ni, dia dah, hati tu dia dah terkunci. Okay, pukul 5 esok aku nak bangun, aku nak apa kata, nak bangun pagi, nak kejut kawan, nak solat subuh secara berjemaah, nak pergi sekolah sama-sama. Tu beza antara dua tu. So bila habis je exam SPM tu, hati saya terdetik. Kalau habis SPM ni, tak apalah, kita sambung STAM lah. Mana tahu insya-Allah boleh ada rezeki tu untuk sambung ke Mesir. Saya pun sambung lah belajar tu sampai ke tingkatan 6 ambil STAM lah. Tapi sebelum saya sambung tu, dalam 3 bulan tu saya kerja dulu, kerja KFC dekat Selangor. Bila dah terdetik hati kata, sambung lah belajar, rasa macam diri ni tak nak kerja lagi, sambung belajar, sambung kata, diri ni boleh bawa lagi ni. Bila dah bawa, dia punya azam, kata apa, azam semangat dia tu ada. Bila ada tu, yang tu yang membuat saya punya cita-cita nak lanjutkan pelajaran ke Mesir tu semangat lah. Lepas tu hasrat tak kesampaian. Tapi itulah, habis je STAM, ada juga saya buat permohonan untuk pergi ke Mesir. Tapi time tu dekat sana kan ada pergolakan tentang Perdana Menteri tak silap. So saya punya family dia tak showkan lah untuk saya pergi ke sana. Tapi 2017 kan? 2017. 2017 dah aman sebenarnya. Ya, 2017. Ada time tu ada pergolakan, saya tengok dekat Twitter. Yelah, hujung pergolakan lah. Lepas tu dalam hati ni terdetik, CJ STAM ada. Apa lagi yang boleh buat untuk dengan CJ STAM ni? Lepas tu saya pun terfikir tengok kawan-kawan ada yang masuk apa ni, askar kan, dia gunakan CJ STAM. Baru terfikir dekat dalam askar tu dia ada kagat, iaitu nama dia Kor Agama Angkatan Tentera. So daripada situ tu yang saya kata apa, azamkan diri apa ni untuk cuba masuk. Bila dah cuba, tapi rezeki tak menyebelahi lah. Sebab saya pergi time tu dalam 500 orang untuk dia yang pergi Temeluga Gagat, tapi yang ambil time tu 200 saja. Untuk next sirinya saya pergi lagi, tapi tak ada. Dia punya pengambilan dia pun ada juga, tapi dia ambil dalam 100 lebih itu lah. Yang datang tu ramai juga yang mohon kan, sebab yalah dia orang pun bawa dia orang punya cita-cita dia nak masuk, nak jadi kagat kan. Tapi time tu yang ambil sikit je. Untuk next siri yang ketiga, saya tengok macam tak ada je yang kagat ni. Tak apalah, saya tanya dia orang, untuk pengambilan ni tak ada ke? Dia orang kata ada, tapi hanya untuk perempuan, mungkin untuk siri yang akan datang kot. Tu yang apa ni, saya kata tak apalah, untuk next siri tu kita datang lah. Rupanya untuk next sirinya tu dah tak ada dah. Dia punya pengambilan last untuk yang wanita tu.
Time tu lah yang saya rasa down sikit. Fikir balik, dah tak ada dah ni untuk masuk ni. Mungkin ada kot bahagian lain tu. Saya fikir-fikir, adalah kawan saya ni, dia bagi tahu, dia kata, tak apa, kau cuba dulu masuk dekat bahagian askar biasa ni dulu. Dah lama khidmat, nanti cuba buat pertukaran untuk masuk ke bidang agama tentera tu. So bila dah, alhamdulillah dah 2 tahun lebih ni saya khidmat, banyak jugalah komen orang cakap, nanti datang jumpa pejabat ke apa untuk buat pertukaran semua. Lepas tu saya kata insyaAllah nanti kalau ada masa nanti saya akan datang. Itu saja. Baik, itu adalah permulaan cerita lah daripada Yahya ke tapi 5 tahun, Yahya sampai 6 tahun lah. 6 tahun dekat Yahya. Lepas tu sambung separuh lagi tu dekat sekolah baru. Sekolah baru. Baik. Alhamdulillah lah. Kiranya sekarang dah 2 tahun tapi masih lagi askar biasa, askar bukan kagak, di bawah kagak Bukan. Masih yang ni lah, yang tentera biasanya ni. Okey, baik. Jadi kita dah masuk tadi cerita daripada Yahya tadi. Jadi kita tahulah apa kenakalan yang terbuat di yang paling besar, yang tak pernah lupa lah benda tu kiranya. Pengalaman paling besar yang mana dan kita tahu apa respons sebenarnya ibu bapa kita bila dia tahu kita buat sesuatu kenakalan. Sebenarnya perkara tu biasa sebenarnya. Saya tak kata juga kepada pelajar, saya sendiri pun zaman sekolah. Jadi kita tahu mestilah cerita, apa cerita yang tak boleh lupa di sekolah yang bernama Yahya ni. Boleh cerita sikit? Okey. Kenakalan saya yang paling terbesar dekat Yahya tu, yang pertama ada 2. Yang ni yang pertama tu mungkinlah ramai semua orang yang tahu. Mungkin yang lagi satu ni tak ramai orang yang tahu. Cuma hanya saya punya batch saya saja yang tahu ni. Tak apa, saya cerita yang pertama dulu. Yang pertama tu yang ramai orang tahu ni ialah kenakalan saya kan, bila seseorang tu bila diajak gurau kan, bila kita gurau dengan budak bawah, kita tak sama. So dia punya, orang kata apa tu, cara dia tu lebih sikit lah. Tu yang menyebabkan budak tu orang kata apa, jatuh. Lepas tu dan masuk ke hospital. Sebab orang kata apa, dia bermula daripada gurauan. Bila gurauan tu tak diterima kan, cara dia dengan kita tu berbeza. So tu yang akan menyebabkan jadi satu salah faham. Bila dah jadi satu salah faham, tu yang membuatkan orang kata apa, hatinya rasa panas. Itulah yang menyebabkan budak tu jatuh sampai dia punya bahagian dia adalah bahagian anggota dia yang sakit. Lepas tu dan dibawa lah masuk ke hospital. So yang untuk kenakalan yang kedua pula tu, yang ni ramai orang tak tahu. Semuanya kenakalan ni orang kata apa, saya pernah masuk lah satu malam tu, kita orang masuk dekat dalam makmal KHB yang sekarang yang itulah yang sekarang yang baru tu. Seorang jaga dekat pintu, saya masuk dekat dalam untuk kita orang ambil gas untuk masak. Okey. Datang ni security guard, dia suluh, dia tanya, korang buat apa dekat luar ni? So tak ada apa, yang kawan-kawan saya cakap tak ada apa, kita orang hanya duduk sini je nak tunggu, nak tengok pemandangan waktu malam. Pelik kan, sebab orang kata, kenapa dia ni duduk dekat pintu dia ni? Lepas tu yang ni seperti Pak Guard tu pun dah ambil torchlight, dia suluh dekat dalam makmal KHB. Dia tengok orang tak ada.
Padahal saya dah menyuruh siap-siap dah, saya dah tahu dah. Dia ni confirm datang punya. Lepas tu, bila dia dah pergi, dia pergi tu sebenarnya bukannya pergi terus. Dia pergi tu nak pergi ambil lampu spotlight yang besar tu, yang mana bila dia suluh dekat dalam tu, dia boleh nampak orang. Saya tengok dia dah pergi untuk ambil spotlight. So, saya cepat-cepat buka tingkap yang belah sana, saya panjat atas bumbung, saya berlari kelas atas, lepas tu turun hujung dekat Dewan Makan tu, saya berlari dekat belakang takraw, lepas tu saya pusing satu padang saya lari, lepas tu menyorok terus dekat dalam longkang. Saya tengok dia duduk masih suluh dekat dalam Mak HB. Kawan saya kata, tak ada apa, kita orang tak ada buat apa dekat sini, Pak Gad. Tak ada apa yang kami ambil. Lepas tu, itu yang Pak Gad dia call time tu penolong kanan Hal Ehwal Murid, Ustaz Anwar silap. Ustaz Anwar. Time tu dia call, dia kata ada orang ni masuk dekat dalam Mak HB. Malam tu, dia Ustaz Anwar dia mai. Bila dia mai, dia panggil kami semua, dia tanya, siapa yang tak ada dekat sini? Kami cakap semua ada Ustaz. Habis siapa yang masuk dekat alamat MyKHB? Ustaz Anwar cakap. Kami cakap lah, mana ada, kami semua duduk dekat dalam bilik. Lepas tu Ustaz kata, okay, tak apa, kalau tak dapat, tak apa. Kalau dapat, siap kamu, saya gantung kamu sekolah, dia kata. Malam tu kami lega kan, sebab yalah, kerja yang kami buat tu menjadi, kenakalan yang kami buat tu semua menjadi. Tapi benda tu tak tahan lama. Esok pagi tu kantor juga. Tempat masak tu kami letak dekat bawah katil. Ustaz dia masuk, mula-mula dia hajat ni dia nak kecil orang untuk bangun subuh saja. Tapi dia suluh bawah katil sekali, dia nak tahu apa yang terjadi malam semalam. Suluh, dia dah dapat bukti. Yang bukti tu kan tu lah, dapur gas, lepas tu gas dengan makanan semua tu dia tanya kami. Saya dah agak dah, mesti korang korang masuk dekat Amal semalam, takkan tak adanya orang nak masuknya ni. Kalau tak ada orang nak masuk, kenapa Pak Gad call saya? Ustaz Anwar cakap macam tu. So kami pun senyap lah. Lepas tu Ustaz bagi bagi masa dalam 15 minit untuk kami mengaku siapa punya tu. Setakat tu tak ada siapa mengaku, so kami semua sekali kena. Macam biasa lah, tapi tak kena gantung sekolah lah. Cuma kita orang time tu kena kena denda yang mana dalam seminggu tu kita orang tak boleh keluar. Time tu kita orang buat tu time tu SPM. Exam SPM yang sebenar. Tu hanya kami, Ustaz Anwar dengan Pak Gad. Yang tu saja yang tahu. Cuma cikgu yang lain, yang tu je tak tahu kisah kami. Cuma yang kisah yang pertama tadi tu, yang saya gurau dengan seorang budak tu, sampai jatuh kan, sampai dia punya bahagian tu lah, gigi dia semua tu ni terpaksa dia terbawa ke hospital. Yang tu ramai lah, semua orang tahu, cikgu tahu, mak ayah saya pun tahu. Cuma reaksi orang terhadap saya time tu, jangan cakap kalau boleh lepas ni kawal lah. Kalau rasa nak bergurau, kalau rasa nak nak berselora dengan kawan ke apa semua tu kan, jaga. Sebab apa, benda tu dia semua atas diri kita. Kalau kita dapat kawan, alhamdulillah. Kalau tak dapat kawan, tu yang menyebabkan jadi macam tu. So itulah yang respon mak ayah saya beritahu dekat saya. Cuma dia orang kata nasihatkan supaya benda ni tak berulang lagi. Itu saja. Ya, jadi kita kena berhati-hati sebenarnya kan. Sebenarnya kena berhati-hati sebenarnya. Dalam kita bertindak tu kita kena berhati-hatilah. Memang biasanya sebenarnya cikgu ni dia memang
dia ada firasat lah kot. Kita kata macam kita lah kalau kerja kita jadi askar lama-lama, kita nampak orang yang orang panggil apa, curiga kan, kita nampak muka dia ni penjenayah ni, kita dah nampak. Itu juga sebenarnya cikgu pun samalah, lebih kurang je. Cumanya kadang-kadang setengah-setengah keadaan kita tak katalah, kita tak nak menuduh. Itu antara setengah-setengah lah, antara setengah-setengah sifat cikgu-cikgu ni, dia tak nak menuduh terus, dia kata kamu salah. Melainkan ada bukti. Sebab tu, tapi itulah kebiasaannya lah. Sebab itu daripada cerita tadi, kita sepatutnya ambil orang lain, supaya adik-adik kita ambil pengajaran lah, supaya kita jangan buatlah perkara-perkara tadi. Tu katanya kita kena berhati-hati lah. Itu pentingnya kan. Kan takkan nak buat semua kan. Okey. Baik, kita terus kepada soalan yang seterusnya lah. Okey, yang ini kita boleh skip kot. Bagaimana Yahya menjadikan ni dah masuk dah. Okey. Baik, kita terus kepada berkongsilah macam mana kalau seandainya adalah adik-adik kita ataupun pelajar-pelajar ni nak menjadi tentera. Macam mana peluang yang ada. Jadi malam ni kita dengarlah macam mana nak jadi tentera, jalan mana yang paling mudah ataupun jalan mana yang ada sekarang ini. Okey, kita minta Tuan Azlan kita cerita sikitlah. Okey. Saya akan cerita sebuah sedikit lah yang mana kepada adik-adik yang nak masuk ataupun nak sertai askar ni. Okey, yang pertama tu kalau boleh biarlah yang pertama tu niat. Okey, yang pertama niat tu orang kata apa? Diri kita nak masuk askar ke atau tak nak. Okey, kalau macam kita ni nak masuk askar. Contoh niat. Aku niat nak masuk askar ni sebab bukan kerana gaji, bukan kerana ikut kawan, tapi aku masuk askar ni kerana aku nak orang kata apa? Sambung perjuangan ataupun nak jaga keselamatan negara. Okey, yang kedua yang kedua kalau nak join, kalau boleh yang mana rasa CJ tu selayaknya dia boleh orang kata apa, untuk sambung belajar lagi walaupun dia minat tapi dia nak sambung belajar lagi. Tu yang mana dia minat tapi dia punya CJ dia cantik, dia punya result dia bagus. Kalau boleh sambunglah belajar dulu. Sebab apa? Bila dah sambung belajar dapat keputusan yang baik, masuklah, pilihlah. Sebab dekat situ kalau ikutkan askar ni dia ada dua. Yang mana masuk pakai SPM, yang mana masuk pakai STAM, CJ Vocational, semua ni LLP. Lain-lain pangkat. So lain-lain pangkat ni bermakna dia hanya untuk tentera yang biasa saja. Okay, contoh kalau macam kita kata apa, nak sambung belajar lagi kan, nak bagi kita punya CJ ni kukuh ni sebab kita minat sangat nak masuk askar ni, tapi CJ kita tengok bagus, keputusan bagus, kita nak bagi mantap lagi. So saya suggest kalau macam tu masuk ambil pegawai terus. Pegawai tu dekat UPNM lah, UPNM Sungai Besi. Sambung belajar dekat situ, dah habis dalam 9 bulan tak silap. Keluar, alhamdulillah, insyaAllah dapatlah cita-cita. Okay, yang ketiga. Yang tu pun lepas SPM juga? Yang tu bukan lepas SPM. Kalau macam saya cakap tadi, kalau result dia cantik kan, dia nak sambung belajar lagi. Tak kisah bidang apa yang dia ambil, prestasi ke apa ke, dia rasa dia boleh go lagi, dia ambil. Dah tak boleh go, bila dia minta askar, okey, dia akan diberi dua pilihan, sama ada nak ambil pegawai ataupun nak ambil yang biasa ni. Kalau ambil yang biasa ni, so bila dia dah join, orang kata apa, yang pertama tu gaji lah. So gaji dia akan lebih sikit lah daripada kawan-kawan dia yang lain. Yang kedua, dekat situ bidang yang dia dah ada tu ada untuk dia. Tempat dia, contoh kalau macam dia mahir komputer kan,
Dia mahir bab-bab sukan tu. So dekat situ dah ada tempat untuk dia. Satu lagi kalau nak masuk askar ni, dia satu je. Mental kena kuat, fizikal kena kuat. So kalau mata tak ada masalah, gigi tak ada masalah, tulang-tulang tangan contoh macam tulang tangan, kaki semua okey semua, teruskan kalau dah minat tu. Tapi kalau macam masuk askar baru sampai ke tak sampai orang kata apa, tak masuk lagi untuk pengagihan ke masuk ke company, sebelum lagi angkat sumpah dah tarik diri, saya rasa ataupun saya cadang lebih baik tak payah sebab kalau macam tu bagi pandangan saya, ibu bapa dia lah yang akan malu. Sebab apa? Sebelum nak pergi bergerak ke tempat latihan tu, kita dah buat orang kata apa, doa selamat, dah panggil orang kampung, dah cerita sana sini kan. Kita dah bagi tahu orang kata apa, anak aku ni nak masuk askar ni, dah dapat dah dia. Tapi bila kita pergi ke sana, tak sampai seminggu, kita dah tarik diri. So bila dah balik, yang pertama tu kita memang dah malu dah. Yang kedua tu yang lagi kesiannya dekat mak ayah. Sebab apa? Mak ayah ni dia dah orang kata apa, dia dah tanamkan hasrat dia dekat anak dia supaya anak dia ni bila dah masuk tempat latihan, tempat rekrut selama 6 bulan apa semua, dia nak anak dia berjaya. Tapi tak sampai seminggu anak dah tarik diri. So malulah orang tua kita. Satu lagi satu, kalau macam bila dah masuk ke dalam, kita dah boleh serasi, kita orang kata apa, kita dah serasi dengan latihan apa semua tu, yang pertama jaga disiplin. Apa yang orang buat ikut. Kalau benda tu baik, ikut. Kalau macam benda tu tak baik kan, macam isak dadah, minum air ketum atau sebagainya, tak payah ikut. Sebab apa, dekat dalam askar ni, benda yang baik kita ikut, benda yang tak baik kita jangan ikut. Dan lagi satu, benda ni kalau kita buat kantoi sakit, kalau tak kantoi terlepas. Itulah ayat dia. Maksudnya benda tu tetap tak boleh lah. Benda tu tetap tak boleh lah. Tapi kalau orang kata apa, benda tu kalau kita buat tak kantoi, tak apa. Tapi kalau buat kantoi, dapatlah sakit. Dia macam sekolah jugalah. Kalau tak kantoi tak macam sekolah. Dia gitu. Contoh Tak jumpa tak apa. Contoh macam budak pelajar asrama selalu isap rokok, ustaz selalu cakap, okay tak apa, saya tak dapat, tak apa, tapi kalau saya dapat memang sakit kamu. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Baik. Terima kasih untuk perkongsian tu. Jadi kita nampaklah jalannya harap-harap adalah, tapi sekarang ni kebanyakan pelajar kita ni takut gelap ni, tak tahu cerita lagi ni. Takut gelap masalah skill aja dah sekarang. Yalah. Betul, sebab tu dia kata untuk nak jadi askar ni tanya diri dulu. Diri ni mampu ke tak? Kalau tak mampu, jangan pilihlah benda lain sebab ada banyak lagi dekat luar. Kalau diri ni mampu, tak apa, teruskan. Cuba. Baik. Seterusnya kita nak tahulah pula apa ialah bila dah bila kita dah pun ada KIS disiplin di zaman sekolah dululah, ataupun di zaman mungkin zaman pekerjaan sekarang pun, kalau seandainya ada KIS, apa-apa KIS disiplin, macam mana kita nak hadapilah pandangan serong orang dengan kita, pandangan sekitar kita, orang biasanya orang lah biasanya orang apa macam mana kita nak atasi diri kita ni untuk selamatkan diri kita supaya kita terus pada tempat yang betul. Macam mana kita nak selesaikan dia? Kalau macam tu, tapi saya cerita pada diri saya lah. Kalau bagi saya, saya hanya pekakkan telinga, saya hanya diamkan diri. Sebab
apa yang orang cakap tu tak semestinya membuatkan kita ni untuk down. Salah satu sebab dia orang cakap benda tu untuk kita supaya benda tu kita tak berulang lagi. Tu yang pertama. Kalau yang kedua, benda tu kalau apa ni orang panggil apa tu, untuk diri kita juga. Tapi biarlah orang nak cakap apa pun, sebab yang lalui kita. Sebab orang lain tu dia hanya bercakap, dia cuma hanya pandai berkata, tetapi yang dia tidak pernah lalui. Tetapi kalau seelok-eloknya bagi saya lah, apa yang orang cakap, perkara yang negatif dekat kita kan, atau orang pandang serong dekat kita, kalau boleh jangan kita balas apa-apa. Sebab apa, kalau kita balas pun tak dapat apa juga. So kita hanya pekakkan diri, pekakkan telinga, diamkan diri dan terima saja. Yang mana baik itu kita ambil buat sebagai pembakar semangat, yang mana tak baik itu kita letak tepi, jangan ambil hati. Sebab apa, kalau kita ambil hati, dia akan berdendam. Bila kita berdendam, tak sampai bila pun kita tak tahu dendam tu akan terpadam, betul? Lebih kurang gitu lah. Yalah, betul lah tu. Takutlah ada, ingat kena takut ada cerita apa nama toreh kereta cikgu ke apa kan. Setakat tu alhamdulillah tak ada lagi lah. Alhamdulillah. Betul, kalau apa nama, bela binatang ni lagi mudah, sebabnya dia tak buat hal sangat, dia manusia lah orang, jadi biasalah dia ada macam-macam ragam lah. Dan biasalah bila kehidupan kita ini, bila kita duduk dalam tempat yang nama dia pekerjaan ataupun masa kita belajar, masa disiplin, sebenarnya disiplin adalah satu benda yang besar lah. Memang zaman sekolah lagi pun, kalau kita Yahyawiyah ni terkenal, orang dulu mesti kenal dengan Sakbatnya. Sakbat dulu ni antara yang terkenal lah. Kalau tak kenal dia memang pelik lah. Memang tak salah lah kalau tak kenal dia. Tak kenal dia memang silap lah. Maksudnya mesti kenal. Kalau sebut Yahyawiyah, Sakbat mesti kenal. Kalau dapat buah tangan dia lagi ingat lah. Jadi itu cerita dulu lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita lebih baik lah insyaAllah. Dan untuk akhirnya lah, kita minta harapan lah dan katakan semangat untuk adik-adik kita ni untuk terus belajar dan terus tak payah fikir sangat mengenai untuk buat masalah disiplin sepatutnya. Sebabnya kalau yang setahu pun Azlan pun taklah banyak sangat pun, tak ada kes dia, tak adalah sampai tiap bulan sampai naik atas kereta cikgu bakar asrama. Jadi rasanya tak adalah tu. Cuma kita tahulah apa kata-kata yang boleh diberi kepada adik-adik kita yang masih kekal berada di Yahyawiyah kita. Okey, sila. Okey, harapan saya untuk adik-adik dan juga untuk junior dan juga senior yang ada dekat sekolah Yahyawiyah. Okey, saya harap kekalkan momentum yang ada pada sekolah sekarang dengan disiplin yang baik. So saya harap disiplin tu kalau boleh tu kekalkan. Sebab apa, bila kita nak minta pekerjaan ataupun kita nak sambung belajar kan, semua tu dia orang akan lihat pada kita punya prestasi pencapaian disiplin kita. Okay, bila dah masuk ke alam tentera ni pun sama juga. Dia orang bukannya tak tengok. Dia orang lihat daripada kita punya CJ yang kata apa, CJ berhenti sekolah tu kan. Dekat dalam tentera pun dia ada tengok. Kita nak pergi kursus, okay, kita nak naik pangkat apa semua tu, dia orang ada tengok. Okey, dia ni pencapaian disiplin dia ni bagus. Okey, bila dah bagus, sebab yang tu yang orang akan jadi suka. Bila orang dah suka, okey, kursus datang, pergi, habis naik pangkat. Lepas tu orang tengok lagi keputusan bagus. Okey, bagi rehat dalam sebulan 2 bulan, okey, pergi kursus, habis kursus calon nama. Sebab apa? Dia ni bagus. Sebab tu lah dalam hidup kita ni, kalau boleh biar terapkan dalam diri kita ni bersangka baik. Sebab apa? Kalau kita sentiasa bersangka baik kan,
Allah selalu mudahkan urusan kita. Tapi kalau kita tengok kawan kita ni, dia ni dah bagus, aku ni kurang. Kalau kita ada perasaan macam tu, so saya harap elakkan. Sebab apa, kalau ada pun macam tu pun tak ke mana. Sebab kita ni semua sama level, nak atau tak nak kita bergantung pada diri kita. Disiplin pun nak atau tak nak, semua bergantung atas diri kita. Kita yang menentukan. Sebab orang lain ni hanya membentuk, tapi orang lain ni hanya melatih. Tapi yang akan membentukkan, yang membawa kita tu sebenarnya diri kita. Itu je. Baik, Alhamdulillah kita sebenarnya dah dalam 40 minit dah sebenarnya bersama ni. Baik, tak ada apa-apa gangguan Memang apa-apa kan. Jadi sekadar itulah perkongsian untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyaklah untuk perkongsian malam ni, dan harapan kita memang semua je lah, semua pelajar bila sampai di mana-mana sekolah pun kita harap pelajar kita semua berjaya. Dan sebenarnya memang satu kebanggaan sebenarnya bila cikgu-cikgu nampak pelajar-pelajar ni berjaya. Dan setakat hari ni tak pernah lagi kita dengar cikgu minta tuntut duit ke, tak pernah lagi lah masuk mahkamah kata dia lah yang ngajar anak murid ni jadi Perdana Menteri, jadi apa-apa kan. Sebenarnya tapi dalam masa yang sama sebenarnya memang kita rasa banggalah melihat setiap anak murid kita berjaya. Dan harapannya samalah kepada anak murid yang seterusnya ni, yang sekarang ni dalam keadaan PDPR ni, belajar kat rumah. Kalau ada adik pun belajar kat rumah sekarang ni kan. Jadi itu cabaran yang besar lah. Cabaran yang besar tu. Baik, terima kasih. Ada kata-kata akhir? Ya. Ada kata-kata akhir tak? Kata-kata akhir, kata-kata akhir bagi saya untuk adik-adik sekolah Yahya, janganlah orang kata apa jadi macam saya ataupun buat perkara yang di luar batas. Kekalkan momentum, disiplin, belajar rajin-rajin. Kalau ada yang nak masuk askar tu, carry on, teruskan. Kalau dah diri tu rasa boleh untuk join, join. Tapi kalau rasa diri tu tak boleh nak join, fikir 2-3 kali, fikir mak ayah apa semua. Sebab kita nak dah masuk askar ni, pertama kita bawa diri kita. Yang kedua kita bawa image keluarga kita. Yang ketiga kita pegang kita punya negara kita. Ingat yang tu. Sebab apa? Kalau kita hanya pergi tak sampai pun 6 bulan rekrut, seminggu pun tak sampai, fikir mak ayah kita. Sebab apa? Mak ayah kita mengharapkan kita. Kalau kita pergi hanya sekadar saja-saja, baik tak payah. Sebab apa? Dia pertama menghabiskan duit. Lepas tu yang kedua memalukan ibu bapa kita tu, kompom-kompom dah malu dah. Tapi yang malu lagi ibu dengan ayah kita. Sebab apa? Mereka hantar kita dari jauh. Kalau dekat tak apa. Kalau duduk dekat Negeri Sembilan tu, dekat je hantar ke PD. Ni ada yang dari Perak, dari Kelantan kan. So fikir masa-masa kalau yang mana nak join askar lah. Kalau tak nak join askar, nak buat haluan sendiri, teruskan. Dan kalau boleh jangan terikutlah sangat. Kalau nak buat sesuatu fikir dulu, benda ni bagus atau tidak. Kalau tidak, tak payah. Sebab apa? Fikir dulu. Kalau dia mendatangkan faedah, kita boleh ambil. Kalau tak datangkan faedah, so kita letak tepi. Teruskan mencari yang kata asa benda tu yang bagus untuk kita. Supaya kita ni suatu hari nanti benda tu boleh bawa kita berjaya. InsyaAllah. Baik, jazakumullah khairan jazak. Kita dah selesai lah untuk hari ini perjumpaan kita, pertemuan kita untuk hari ini. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak-banyak sebabnya sudi bersama dan berkongsi lah cerita daripada zaman sekolah tadi, lepas tu ke askar dan sekarang bekerja lah kiranya. Dan berkhidmat untuk negara lah yang paling pentingnya kan. Baik, jadi sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.